Berita Al-Hijrah 16 Muharram 25 Ogos, kerajaan dan pembangkang sepakat selesai krisis kesihatan dan ekonomi. Juga ingkar SOP dine-in, restoran boleh diarah tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah malam ini bersama saya Nazirah Syaringat. Kerajaan akan bekerjasama dengan pihak pembangkang dalam usaha menangani krisis kesihatan dan ekonomi negara. Dalam satu kenyataan bersama yang dikeluarkan, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan 3 pemimpin pembangkang turut memaklumkan kesepakatan mereka dalam memperkasa kebebasan badan kehakiman, reformasi institusi dan tata kelola kerajaan yang baik bagi memastikan keadaan lebih kondusif untuk rakyat dan negara dalam konteks keluarga Malaysia. Pertemuan di Pejabat Perdana Menteri itu berlangsung lebih sejam. Selain Datuk Seri Ismail Sabri, mesyuarat turut dihadiri Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim, Presiden Amanah Muhammad Sabu dan Setiausaha Agung DAP Lim Guan Eng. Pelbagai persetujuan dicapai susulan titah nasihat yang di-Pertuan Agong As-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah untuk meredakan suhu politik negara. Kenyataan bersama itu juga memaklumkan pertemuan turut bertumpu ke arah mencari titik persamaan yang terbaik bagi menangani pandemik yang sedang melanda, menjaga nyawa dan keselamatan diri daripada ancaman wabak serta membebaskan rakyat daripada cengkaman ekonomi berikutan kehilangan pekerjaan dan pendapatan. Mana-mana premis makanan yang tidak patuh kepada prosedur operasi standard SOP pencegahan jangkitan COVID-19 akan diarah tutup. Demikian peringatan Polis Diraja Malaysia PDRM susulan tindakan pasangan suami isteri yang tidak divaksin melakukan eksperimen sosial di sebuah kedai makan baru-baru ini. Menurut Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Bukit Aman, Datuk Zainal Abidin Kasim, kerajaan telah memberi kelonggaran SOP itu bagi merancakkan semula ekonomi. Justru beliau berharap masyarakat dapat memanfaatkannya dengan betul dan tidak mengambil kesempatan. Katanya polis dan pihak berkuasa tempatan akan melakukan rondaan bersama dan mana-mana premis yang tidak patuh kepada SOP akan diarah tutup. 8 Ogos lepas, kerajaan mengumumkan mana-mana individu yang telah menerima vaksinasi lengkap diberi kelonggaran, termasuk solat berjamaah di masjid dan surau serta makan di restoran. Kemarin, sepasang suami isteri masing-masing berusia 35 dan 36 tahun ditahan polis pukul 5 petang di sebuah premis makanan. Tangkap layar tentang eksperimen sosial pasangan itu juga tular di media sosial dan dikecam ramai pihak susulan tindakan tidak bertanggungjawab mereka. Pertembungan vaksin dengan virus akan berterusan sehingga Allah mengurniakan kebijaksanaan akal manusia untuk berupaya mengatasi daya lawan dan daya tahan sesuatu virus. Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah bertitah, inisiatif pemberian vaksin kepada rakyat adalah langkah pencegahan terbaik yang merupakan perisai pertahanan untuk meningkatkan daya imuniti manusia. Pertembungan vaksin dan virus akan berterusan sehingga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kebijaksanaan akal manusia berupaya mengatasi daya lawan dan daya tahan virus ini. Vaksinasi merupakan inisiatif pencegahan. Imunisasi merupakan perisai pertahanan yang meningkatkan daya imuniti. Baginda bertitah demikian semasa merasmikan mesyuarat pertama tahun keempat Dewan Negeri Perak Darul Ridzuan ke-14 di Dewan Negeri Bangunan Perak Darul Ridzuan di Ipoh hari ini sebagai tanda apresiasi kepada setiap petugas barisan hadapan serta ahli keluarga mereka. Sultan Nazrin telah menitahkan semua ahli Dewan Undangan Negeri Adun Perak berdiri dan memberikan tepukan penghargaan.
Persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Perak yang bermula hari ini menggunakan konsep gelembung dan menjadikan Perak sebagai negeri pertama menggunakan konsep tersebut. Konsep gelembung itu merangkumi 4 elemen utama iaitu penyediaan kemudahan penginapan, pengangkutan, pertambahan ruang persidangan dan keperluan ujian pengesanan harian bagi mereka yang terlibat dengan persidangan. Baik, di Johor seramai 20,000 individu kurang upaya OKU dan warga emas dijangka memanfaatkan pusat pemberian vaksin PPV COVID-19 Pandu Lalu OKU Sentral Johor Bahru sehingga hujung Oktober. Datuk Bandar Johor Bahru Datuk Muhammad Nur Azam Osman turut tidak menolak kemungkinan ia akan menjadi PPV buat OKU terbesar di Malaysia, malah di dunia berdasarkan sasaran harian 400 individu disuntik dalam sehari. Selain OKU, ahli keluarga mereka turut dibolehkan menerima suntikan vaksin di PPV ini. Jelas Datuk Muhammad Nur Azam, PPV OKU ini adalah yang pertama beroperasi di Johor bermula hari ini. Difahamkan bahawa pusat pemberian vaksin ini adalah untuk OKU ini ada antara yang terbesar di negara kita dan mungkin jugalah terbesar di dunia dari segi pemberian vaksin Pandu Lalu untuk OKU dan warga emas. And kita menjangkakan pada waktu peaknya kita akan menerima lebih kurang 400 OKU dan warga emas sehari, yang mana program ini akan berjalan lebih kurang 2 bulan. Beliau ditemui selepas melakukan tinjauan bersama Senator Datuk Ras Adiba Razi di PPV Pandu Lalu di Pusat Akuatik Majlis Bandar Raya Johor Bahru MBJB Arena Lakin. Sementara itu, rata-rata penerima yang ditemui menzahirkan rasa gembira dan bersyukur selepas menerima suntikan vaksin. Jadi memang kita nanti-nantikan. Memang saya buat pendaftaran untuk dia under dependence. Memang kita tunggu. Saya dah dapat, sebenarnya dia dah dapat yang injection yang untuk normal punya lah. Tapi saya tak pergi pasal keadaan dia macam gini, kita nak bawa susah kan, kita fikirkan susah. Jadi bila saya dapat information yang ada Pandu Lalu ni, saya terus daftar. Alhamdulillah seminggu terus datang hari ni. Saya dari OKU Physical. Ini kali ni first time lah PV Pandu Lalu. Saya baru dapat ambil vaksin dan Sinovac. Apa perasaan? Perasaan teruja, happy, dah lama sangat lah menunggu vaksin ni. Bagus, memang bagus. Kita tunggu pun tak lama dia punya proses memang layan orang semua memang bagus. Saya terima kasih pada dia orang lah. PPV ini turut dilengkapi 5 stesen iaitu saringan, penilaian, pemeriksaan, vaksinasi dan pemerhatian serta bilik tenang bagi OKU yang memerlukan pemerhatian khusus. Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan Malaysia NUTP berharap pemberian vaksin kepada pelajar berusia 12 hingga 17 tahun dapat dipertimbangkan bagi mewujudkan persekitaran sekolah yang selamat. Langkah itu dilihat satu usaha jangka masa panjang untuk mengekang penularan wabak COVID-19 susulan pembukaan sesi persekolahan secara bersemuka yang dijadualkan Oktober depan. Dalam suasana sekarang ini, kita amat mengharapkan agar wujud suasana yang selamat bagi sekolah apabila sekolah dibuka secara bersemuka nanti. Dan kita juga mengharapkan agar sekolah menjadi benteng dalam kita mengekang penularan COVID-19 dalam sektor pendidikan. Sehubungan dengan itu, kita juga amat mengharapkan agar murid-murid yang berumur 12 hingga 17 tahun juga secara keseluruhannya dapat divaksinkan sama seperti mana guru-guru di sekolah. Mengulas mengenai cadangan mewujudkan pusat pemberian vaksin PPV di sekolah khusus untuk pelajar, pihaknya menyokong usaha itu kerana ia dapat memastikan tiada pelajar yang tercicir, malah lebih memudahkan ibu bapa. Sudah pastilah kita akan menyokong setiap usaha pihak kerajaan bagi menjadikan sekolah sebagai pusat pemberian vaksin khas kepada para pelajar sekolah.
Pada masa yang sama, ia mampu untuk memastikan bahawa tiada keciciran terhadap murid-murid dari aspek pemberian vaksin selain dapat menjimatkan kos dan juga masa bagi ibu bapa yang terpaksa menghantar anak-anak mereka ke pusat-pusat vaksin yang sedia ada sekiranya sekolah tidak dijadikan sebagai pusat pemberian vaksin yang khas kepada para pelajar sekolah. Bagaimanapun, beliau tidak menafikan keberkesanan prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan Kementerian Pendidikan. Namun, langkah agresif perlu dilakukan kerana tindakan menutup kembali sekolah jika berlaku penularan hanya merugikan murid dan guru. Sementara itu, Jawatan Kuasa Khas Jaminan Akses Bekalan Vaksin COVID-19 JKJAV melaporkan setakat semalam 58% populasi dewasa di negara kita telah menerima suntikan vaksin lengkap. Angka itu membabitkan 13,580,934 dos individu yang telah melengkapkan imunisasi COVID-19. Manakala itu, JKJAV turut melaporkan 79.6% populasi dewasa di negara ini telah menerima dos pertama. Ia membabitkan 18,631,593 orang. Sementara itu, pemberian vaksin COVID-19 semalam 24 Ogos berjumlah 420,164 dos dan ia melibatkan pemberian 155,004 suntikan bagi dos pertama manakala 265,160 bagi dos kedua. Sementara itu, petang tadi, Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah memaklumkan negara merekodkan pertambahan kes positif COVID-19 harian iaitu 22,642 kes berbanding semalam 20,837 kes. Selepas ini, COVID-19 semakin mengganas di Gaza. Alhamdulillah bertemu kembali. Seorang anggota Angkatan Pertahanan Awam APM yang baru selesai menguruskan pengebumian jenazah mangsa COVID-19 di Lembah Bujang, Kedah terkorban dalam nahas jalan raya petang semalam. Ketika dalam perjalanan pulang, motosikal yang ditunggangi Allahyarham Zikri Zafwan 20 tahun dirempuh sebuah trailer di simpang 4 lampu isyarat berdekatan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Sungai Petani. Mangsa yang juga petugas barisan hadapan mengurus jenazah COVID-19 dalam perjalanan pulang ke rumah bapa saudaranya di Jalan Kuala Ketil. Kemalangan dipercayai berlaku apabila trailer yang dipandu lelaki berusia 53 tahun tidak berhenti sewaktu lampu isyarat merah lalu merempuh bahagian hadapan kanan motosikal yang ditunggang mangsa. Akibatnya mangsa maut di tempat kejadian akibat mengalami kecederaan parah di kepala. Mayat mangsa dihantar ke Hospital Sultan Abdul Halim untuk bedah siasat. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Polis Kedah mengingatkan kumpulan sukarelawan yang mempunyai gejala COVID-19 agar tidak masuk kawasan Yan untuk mengelak penularan kluster Yan. Ketua Polis Kedah Datuk Kamarul Zaman Mahmud berkata, mereka yang mempunyai simptom atau gejala virus berkenaan dinasihat melakukan ujian calitan terlebih dahulu sebelum membantu mangsa terjejas akibat tragedi kepala air. Datuk Kamarul Zaman berkata sukarelawan yang ingin masuk kawasan penduduk perlu melapor diri di Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB terlebih dahulu. Pihaknya bagaimanapun tidak menggalakkan kumpulan sukarelawan memasuki kawasan itu dalam jumlah yang ramai memandangkan ia masih dalam zon merah COVID-19. So minta kerjasama daripada masyarakat yang datang membantu, kita alu-alukan tapi hendaklah melalui PKOB dan PKOB akan atur. Begitu juga dari segi untuk membersih rumah dan sebagainya akan diatur oleh PKOB. Datuk Kamarul Zaman turut menambah seramai 430 orang anggota dan pegawai dari pelbagai agensi yang terbabit dalam operasi mencari dan menyelamat SAR Titi Hayun dan Batu Hampa
telah pun disahkan negatif dari jangkitan COVID-19. Kesemuanya menjalani ujian calitan yang dikendalikan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia KKM sebaik selesai operasi SAR Isnin lalu. Mangsa banjir di daerah Pekan Pahang Muhammad Hanafiah Abu Bakar, 52 tahun, sangat bersyukur dan tidak menyangka akan menerima sebuah rumah baharu kurniaan oleh Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah melalui Yayasan Sultan Abdullah Yasa. Menurut Muhammad Hanafiah, sebahagian struktur rumahnya runtuh akibat banjir awal tahun ini dan beliau kini menumpang di rumah saudaranya buat sementara waktu. Muhammad Hanafiah berkata rumah yang terletak di Kampung Tanjung Pulai itu merupakan rumah pusaka keluarganya dan ia juga tempat berkumpul ketika majlis keramaian. Lepas pada banjir dulu, lepas tu lebih kurang sebulan lah macam tu. Dia orang datang melawat semua tapi dia orang tak cakap apa-apa pun. Mana lepas dia orang datang melawat dalam lebih kurang 2-3 minggu itu macam tu lah. Lepas tu dia orang bagi surat lah mengatakan yang kita dapat rumah ni. Kerja-kerja pembinaan rumah setingkat berkeluasan 660 kaki persegi itu mula dibina pada bulan Februari lalu. Rumah tersebut mempunyai 3 bilik selain dilengkapi dengan perabot. Sultan Abdullah diiringi anaknya pemangku Raja Pahang Tengku Hasanal Ibrahim Alam Shah dan Tengku Panglima Muda Tengku Ahmad Ismail Muazzam Shah berkenan meluangkan masa selama 20 minit di rumah Muhammad Hanafiah. Terdahulu Sultan Abdullah berkenan mengurniakan kunci rumah baharu kepada dua mangsa yang terjejas di daerah Pekan. Baginda kemudian berangkat menziarahi 10 orang asnaf di Kampung Tanjung Pulai dan Kampung Aceh. Pandemik COVID-19 memberi tamparan hebat kepada sebuah keluarga di Pangsapuri Siantan selepas ketua keluarga mengalami pengurangan pendapatan. Dengan tanggungan 5 orang anak, perbelanjaan untuk memenuhi keperluan asas pastinya tidak mencukupi selain terpaksa menampung kos-kos lain. Kesempitan hidup itu dialami seorang suri rumah sepenuh masa Dayang Muarah Muhammad selepas perusahaan majikan tempat suaminya bekerja mengalami kerugian teruk. Pastinya bebanan yang ditanggung keluarga ini bertambah berat kerana banyak keperluan anak-anak harus dipenuhi seperti kos utiliti dan keperluan makanan asas. Tampil menyantuni keluarga ini ialah Amanah Hartanah Bumi Putra AHB dengan kerjasama Malaysian Relief Agency MRA yang menyerahkan bantuan keperluan asas. AHB giat meneruskan tanggungjawab sosial korporat mereka sepanjang pelaksanaan PKP menerusi program Bendera Putih Kongsi Rezeki. Menurut Eksekutif Projek Nur Maizura Maizan, menerusi program amal ini, keluarga yang terputus bekalan makanan dan tiada sumber keuangan akibat pandemik COVID-19 akan dibantu sehingga mereka dapat menyara semula kehidupan masing-masing. Olimpik 2024, Azizul Hasni mahu pingat emas. Alhamdulillah, masih bersama berita Al-Hijrah, kita ke perkembangan luar negara. Arab Saudi mula membenarkan kemasukan terus rakyatnya yang berada di negara-negara yang disenarai hitam untuk masuk ke negara itu. Syarat yang dikenakan mestilah lengkap dos vaksinasi COVID-19. Perkara itu disahkan pihak diplomat berkaitan kepada portal berita tempatan Saudi Gazette yang memaklumkan ketetapan itu dimuktamadkan semalam. Difahamkan ramai diplomat, wakil-wakil komuniti dan ahli perniagaan di luar Arab Saudi mengalu-alukan langkah itu. Setakat ini, Arab Saudi menyekat kemasukan individu dari negara-negara yang disenarai hitam antaranya India, Pakistan, Indonesia, Mesir dan Turki. Turut tersenarai Argentina, Brazil, Afrika Selatan, Emirat Arab Bersatu, Vietnam dan Afghanistan. Sebelum ini, Riyadh hanya membenarkan rakyat negara itu selain diplomat asing, pengamal perubatan dan ahli keluarga sahaja untuk ke negara itu dari negara-negara yang disenarai hitam. Pun begitu, ia meletakkan syarat ketat termasuklah kuarantin 14 hari di negara ketiga sebelum dibenarkan masuk ke Arab Saudi. Pihak berkuasa kesihatan Gaza memberi amaran tentang gelombang ketiga jangkitan COVID-19 di wilayah itu. Menurut timbalan Ketua Pengarah Kesihatan di Kementerian Kesihatan Majdi Dahir,
kadar kebolehjangkitan virus itu lebih tinggi berbanding yang dilapor sebelum ini. Jelas dahir beliau meramalkan pertambahan kes yang luar biasa dalam tempoh beberapa minggu akan datang. Beberapa sampel juga kini diuji di makmal bagi meneliti jenis virus dan bagaimana jangkitan begitu pantas boleh terjadi. Sementara itu, sejak kempen vaksinasi besar-besaran dibuat Februari lalu, hampir 135,000 individu telah disuntik vaksin. Buat masa ini, Kementerian Kesihatan Gaza terpaksa menangguhkan sebarang bentuk rawatan dan pembedahan di hospital bagi kes-kes bukan kecemasan. Ia bagaimanapun akan mempertimbangkan supaya pesakit mengemukakan bukti telah divaksinasi sebelum dibenarkan meneruskan rawatan maupun pembedahan seumpama itu. Setakat ini, semua penjawat awam dan mereka yang berada dalam bidang perkhidmatan pelanggan wajib mengambil vaksin sebelum meneruskan tugasan mereka. Langkah itu dilapor syarat baharu oleh pihak Kementerian Kesihatan bagi penjawat awam dalam memastikan penularan jangkitan virus pembunuh itu dalam keadaan terkawal. Rancangan Presiden Joko Widodo untuk meneruskan pemindahan Ibu Negara Indonesia ke Pulau Borneo tetap akan dilaksanakan. Projek besar-besaran yang menelan belanja kira-kira $32 bilion Amerika itu dibuat berdasarkan faktor kepadatan Ibu Negara sedia ada Jakarta selain beberapa faktor lain. Jokowi yang kini dalam penggal akhir pemerintahannya berkata calon penggantinya nanti juga akan menyokong usaha memindahkan ibu negara dari Jakarta ke Kalimantan. Selain faktor kepadatan dan masalah trafik luar biasa, Jakarta juga dilapor bakal tenggelam ekoran peningkatan aras laut. Pada masa sama, ia mengalami masalah pencemaran yang agak teruk. 17% daripada bandaraya bertaraf metropolis ini dikatakan akan berada di bawah paras laut menjelang 2030. Buat masa ini, perencanaan ibu negara baharu sedang diteliti termasuk melihat potensi pembangunan pelabuhan dan lapangan terbang. Ketika ini, lokasi cadangan ibu negara yang baharu adalah sebuah kawasan hutan tebal. Jokowi turut dilapor meninjau lokasi itu baru-baru ini dan yakin ia akan dapat direalisasikan tidak lama lagi. Baik, sedikit laporan sukan. Seakan masih belum puas selepas meraih pingat perak pada Tamasya Olimpik Tokyo 2020 baru-baru ini, jago sukan berbasikal negara Dato' Azizul Hasni Awang nekat merangkul emas pada Olimpik 2024 di Paris nanti. Beliau optimis mampu meraihnya memandangkan segala persiapan untuk Tamasya 3 tahun lagi itu lancar dan tidak berdepan sebarang masalah. Siang tadi, Datuk Azizul Hasni menerima pengiktirafan oleh Kerajaan Negeri Terengganu berikutan kejayaannya mengharumkan nama negara baru-baru ini. Datuk Azizul Hasni menerima sebuah rumah setingkat di Dungun bernilai RM300,000 serta wang tunai RM50,000. Ketika ditemui, beliau bersyukur dan berbesar hati dengan pengiktirafan Kerajaan Terengganu terhadapnya, malah melonjakkan lagi semangatnya untuk berjuang menghadapi Tamasya Olimpik di Paris pada tahun 2024 nanti. Dengan insentif yang diberikan ni, sudah tentu melonjakkan lagi semangat saya lah dalam dunia sukan ni. Seperti semua tahu, saya sekarang ni akan membuat persediaan ke Sukan Olimpik di Paris, iaitu kemungkinan akan yang tak akhir lah saya rasa, yang tak akhir, dan kita punya mission pun pergi sana untuk gol lah. Saya dah dapat pingat gangsa di Rio, pingat perak di Tokyo, dan for Paris insyaAllah kita akan go for the goal. Dan saya rasa tak ada apa-apa masalah dari segi persiapan tu sebab saya ada Negeri Terengganu. Sementara itu, Menteri Besar Datuk Seri Ahmad Samsuri Mokhtar berkata kemenangan pingat perak pada Tamasya Olimpik itu bukan sahaja membanggakan negara, malah menjadi inspirasi kepada atlet lain, khususnya di negeri ini. Seluruh rakyat negeri Terengganu dan kerajaan negeri berharap supaya Datuk Azizul Hasni dapat terus meningkatkan pencapaian, dan insya-Allah kita mendoakan dengan kerja keras dan bantuan daripada pelbagai pihak termasuk kerajaan negeri, insya-Allah kita mencita-citakan supaya kita beroleh pingat emas yang pertama negara di Sukan Olimpik dalam tempoh 3 tahun lagi. Sementara itu, Datuk Azizul Hasni berkata Sukan Olimpik Paris mungkin menjadi penampilan terakhirnya sebelum bersara bagi memberi ruang buat atlet muda untuk menerajui skuad berbasikal negara.
Baik, laporan itu tadi mengakhiri berita Al-Hijrah malam ini. Nantikan dokumentari istimewa DTV Al-Hijrah, Pusaka Kita, Maruah Kita, tepat jam 9 malam ini. Saya Nazirah Syaringat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.